Assalamualaikum, selamat malam semua. Boleh minta sharekan maklumat ataupun link untuk taklimat hari ini dengan rakan-rakan ataupun ada ke yang sedang berkongsi uh, devices dengan kawan-kawan. Kalau ada boleh buat some reaction sikit. Ada ke? Ya, Nadrah buat tu. Okay. Zul virus. Okay, that's interesting. Mana-mana yang share dengan devices dengan kawan-kawan, pastikan kawan sama-sama dengar. Okay. Okay, good to see some responses. Ada orang rupanya ya, kata ada orang tadi senyap je. Okay, so sambil-sambil kita tunggu rakan-rakan yang lain, mungkin ada yang boleh share dengan saya keberadaan uh, kamu semua. Tulis sikit dekat chat tu, nak tengok pandai tak guna chat ni. Tulis kat mana lokasi anda, kat rumah, asrama, kafe, Zeus, kedai makan. Boleh share sikit? Tengok pandai tak guna Webex ni? Asrama, okey, dekat asrama. Ada dekat asrama, from asrama. Okey, bilik college, rumah di KL. Oh, balik kampung ke Azamuddin? Ke macam mana? Dekat rumah. College kediaman. Okey, lagi? Tak ada yang berada di kafe? Dah makan ke semua? Ada kat asrama, dekat asrama, dekat bilik. Asrama Alamak, saya bukan saya puan. Hostel, asrama, tepi pantai. Okey, healing ya malam-malam, Dinis. Tengah makan, dah makan. Family di KL. Okey. Ada di asrama Puan Madam Zulvirus. Okey. Yang tepi pantai tu tak hujan ke? Bukan hujan ke sekarang? What is the time now? 8:15. Okay, tapi kita punya participants baru 165. I'm expecting uh, at least half lah kot daripada tahun 1. I was informed that 1,000 plus for tahun 1. Cumanya untuk capacity Webex, kita cuma maksimum 1,000 sahaja. Okay, at one time, including saya as presenter. Jadi kalaulah kata ada kawan-kawan yang bertanya kenapa tak boleh masuk Webex, katalah dah reach maksimum tu, sebenarnya kita juga bersiaran daripada Facebook e-pembelajaran dan juga YouTube. So you can directly go to our Facebook e-pembelajaran, like, jangan lupa like, saya dah macam influencer dah malam ni. Jangan lupa like and then boleh juga lihat sama-sama dari taklimat ni daripada YouTube dan juga Webex, okay? Dan saya berkongsi device dengan 2 rakan. Okay, Alhamdulillah, no problem. Yeah. It's just that I need to see everyone's involvement lah. Okay, tak ada masalah, boleh share. Yang penting semua orang dapat info, first hand information daripada saya. Okay, probably kita start 8.20, sekarang 8.17 just to get many more people to join. Mari. Okay. Adakah ini kali pertama? Wifi tak connect lah. Ya, saya. Dah buat dah, banyak kali dah. Guna password lama, guna letak IC pun tak boleh juga. Okey. Saya dapat dengar suara ya. Kalau boleh unmute dulu, mute dulu. Nanti kita akan buat Q&A session. Ataupun masa saya buat pembentangan, you can type your chat and then kita akan go through the Q&A session. Okay, kalau semua smooth sailing, maximum half an hour saja. I'm expecting just half an hour untuk taklimat hari ni. And the rest of the night, you can actually spend it on your own lah. Nak basuh baju ke. Okay, hi Skanta. Kita start 8.20. Tunggu lagi kawan, lagi 2 minit. But before that, I need to get some feedback from everyone. Adakah ini kali pertama kamu menggunakan Webex? Boleh tulis dekat chat.
Kalau kali pertama tulis 1, kalau tidak tulis tidak lah. Tak, 1. Kedua, tidak, 1. Okey, 1, tidak. Oh, 1, banyak nombor 1. Tak, tidak, okey. Tidak, okey. Ramai juga yang macam yang nampaknya tidak, meaning dah pernah guna Webex dah sebelum ni. Tapi kalau kamu notice ya, ramai yang masuk dekat dalam Webex ni, dia punya nama sebelah tu is unverified. Ya, ideally kalau kamu login with email, especially UMT students email, kamu akan dapat nama penuh lah ya, bukan unverified. Sometimes if your lecturer lock the session just for UMT student, then yang unverified tu tak dapat masuk. So make sure next time kalau kamu login untuk masuk ke mana-mana Webex UMT, pastikan kamu log through emails ya, email rasmi. Okay. Ada yang first time, ada yang tidak. Okay, 1 minit lagi sebelum saya officially mula. Sekarang dah 283 participants at once. Macam saya cakap tadi, kalau kapasiti di maksimum 1,000 dah dipenuhi, kita boleh juga minta rakan-rakan untuk lihat taklimat ni di Facebook e-Pembelajaran UMT. Okay, type je e-Pembelajaran UMT macam nama kat sini, ataupun di YouTube ya. Okay, so I think everyone can give reaction dah boleh tulis kat chat tu. Okay lah tu, Alhamdulillah. And I don't think this session needs to be that long because I think everyone is here is like native digital already. Cuma nak straighten up, iron out sedikit saja tentang e-Pembelajaran UMT ya. Dan satu lagi soalan saya sebelum saya mula, boleh saya tahu siapa yang telah ataupun belum pernah login kepada learning management system kita. Kalau pernah, tulis ya. Kalau tak pernah login kepada our learning management system, LMS kita, tulis tidak. Pernah, kalau pernah join, masuk ke LMS kita, tulis ya. Kalau belum pernah, tulis tidak. Okey, ni semua majoriti ya ni. Hafiz Nurul Azhan, ya. Bagus ya. Ya, majoriti ya. Oh, mungkin soalan saya kena tanya tidak pula. Majority of you, ya. Ya, ya, ya. Okay. So kalau ya tu saya punya session ni tak berapa sukar lah. I was expecting many ya berbanding tidak. Otherwise it can be quite difficult for me to handle. Dan sebenarnya saya tidak seorang diri hari ini atau malam ini, saya juga bersama tim saya. So if anything that related to technical, very very technical, probably I can get my team to help. Okey, sekarang dah 8.21, dah terlajak dah pun. Okey, saya mulakan sesi kita malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat petang, selamat malam lah kan. Selamat malam kepada semua pelajar tahun 1 Universiti Malaysia Terengganu untuk sesi kemasukan 2024-2025. Okey, malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama untuk mendengar sedikit taklimat daripada saya berkenaan dengan e-Pembelajaran UMT. Dan sebelum tu saya kenalkan diri dahulu, nama saya Dr. Siti Nur Khadijah Adis ataupun Dr. Khadijah. Saya adalah Ketua e-Pembelajaran daripada Bahagian Pembelajaran Digital, Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik. Okey, mungkin ada antara pelajar yang pernah berjumpa saya di dalam sesi orientasi hari itu. Ya, saya juga sebenarnya adalah pensyarah sains biologi di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Okey, tujuan sesi taklimat ini diadakan adalah untuk menerangkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan e-pembelajaran ataupun our learning management system kita. Siapa tahu apa nama learning management system kita yang digunakan untuk pelajar siswazah untuk pelajar prasiswazah. Siapa boleh type ke? Apa nama learning management system kita yang kata tadi ya dah
yang dah join our LMS tu apa nama dia? Adli kata Oceania. Betul ke Adli? Yana kata Oceania. Lagi? Okay. Azamuddin kata Oceania. Oceania. Lain sikit ejaan dia. Bunyamin kata Oceania. Wan Aidah Rina kata Oceania. Oh, Nurzaiti kata Bayu, Bayou. Adli pula kata Wadi. Okay, interesting. Kenapa ada banyak nama ni? Adakah dia macam nama saya, Siti Nur Khadijah, ada 3 nama? Oceania. K kata. K je nama dia. Saya D. Awak K. Oceania. Baik. So nanti kita tengok sebenarnya nama kita apa. Ya. Ada yang betul, ada yang kurang tepat, tapi tak salah pun ya, in general. So saya akan terangkan, ini adalah isi kandungan pembentaman saya. Pertama adalah saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk akses ya. Ini saya rasa dah tak ada masalah, tapi kita just considering the worst case scenario, ada yang tak pernah pun login. Okay. Boleh tolong mute ke sesiapa yang ter-unmute ya? Akses kepada e-pelajaran, bagaimana nak akses? Saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan sedikit fungsi-fungsi ataupun function atau modul yang berada dalam e-pelajaran dan bagaimana nak menggunakannya. Dan saya nak memperkenalkan, probably this is your first time hearing about this, iaitu berkenaan dengan kita panggil sebagai Safe Exam Browser, SEB, dan juga e-proctoring. Okey, yang ini kedua-dua ni apa? Ingin saya tekankan di sini sebenarnya dalam sistem learning management system kita, LMS kita ada lengkapkan dengan modul pengawasan peperiksaan dalam talian. Kalau dulu mungkinlah ada yang pernah, mana-mana yang ex-diploma ke, mungkin pernah ambil peperiksaan dalam talian, ambil kuis dalam talian, tetapi tiada pemantauan. Untuk makluman semua, di UMT kita ada sistem pemantauan untuk peperiksaan dalam talian dan saya akan beritahu apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab pelajar. Sekiranya pensyarah kursus masing-masing menggunakan fungsi Safe Exam Browser dan e-proctoring untuk kuis, for example. Okay, saya juga akan bercerita sedikit tentang digital ethics dalam pembelajaran dalam talian. Okay, dan yang paling penting sekali adalah how to seek for help. Kalau nak bertanya, nak tanya siapa. Okey. Sekali lagi saya tekankan, untuk kami di bahagian pembelajaran digital atau e-learning, kami bertanggungjawab untuk menguruskan isu-isu e-pembelajaran. Sekiranya pelajar ada isu-isu lain yang berkaitan dengan akademik dan juga berkaitan dengan devices peranti ataupun ICT, access dan sebagainya, sebenarnya pelajar perlu merujuk kepada department yang slightly different. Nanti saya tunjuk di department mana. Okay, now our total participant number is 420. I think it's a good number considering ada yang kongsi devices ya. Okay. Sebelum saya meneruskan taklimat saya, ingin saya ceritakan sedikitlah who are we, especially in helping you ataupun in serving you in our learning management system. Okay, kami berada di sini, bahagian pembelajaran digital, kami berada di bahagian kanan dalam carta organisasi ini dan kami sebenarnya bernaung di bawah Pusat Pembangunan Pengurusan Akademik. Kami di bawah PPPA ya. Kami bukan berada di bawah satu lagi yang agak similar ataupun agak sinonim dengan e-learning iaitu Pusat Ekosistem Digital. But we are under Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik. Jadinya kalau nak associate e-learning, you have to associate with academic lah. Then you can consider apa sebenarnya yang kami boleh bantu in terms of your pembelajaran dan pengajaran. Okey, saya zoom in sedikit berkenaan dengan struktur organisasi. Okey, saya berada di sini mengetuai ke-10 10 orang ya ahli dan sebenarnya kalaulah ada sesiapa yang pernah menghubungi kami, saya rasa ada ramai juga yang pernah menghubungi our robot ataupun kita punya chatbot. Sebenarnya di belakang robot tu ada orang ya. It's not that kita macam Air Asia yang tak ada orang tunggu tu. Kita ada staff yang tunggu and mostly yang mengendalikan ataupun yang mengawal selia our chatbot adalah Encik Abdul Hadi Ismail ya. Bersama dengan Cik Carol dan at the same time Puan Azira juga. And
section technical e-pembelajaran adalah section yang sangat kritikal dalam mengawal selia sistem e-learning kita. Okey, since semua dah makin ramai ni, boleh saya tanya, siapa tahu agak-agaknya sistem e-learning kita ataupun learning management system kita, dia dibina di bawah platform apa? Dia start dengan huruf M. Ada tak yang agak-agaknya dah tahu? Kod dah sempat tanya ChatGPT. Kalau ada yang tahu, boleh type di chatbot je. Apa sebenarnya platform yang digunakan? Oh, Munira. M is Mainimo, kata Munira. Arisa kata Mainimo. Okey, itu dikatakan platform yang membina ataupun yang our LMS system is based on that platform. Ada yang jawab Moodle. Muddla. Okey, Afikah Hanisa. Okey, good try Afikah. Okey, sebenarnya our learning management system kita, backbone dia adalah Moodle. Moodle. Not bad. Okey. So, itu menunjukkan you are quite aware of the available system lah. Okey. Saya tambah lagi, saya sambung lagi berkenaan dengan, belum masuk lagi ke konten tapi masih introduction. Kami ingin kongsikan apa sebenarnya yang kami boleh bantu kepada pelajar terutamanya adalah yang pertama ini. Ini kami akan memberikan our first level and also second level support. Okay, first level support ni adalah pada isu-isu tentang tak boleh jawab kuis ke ataupun tak ada nama dalam senarai, kursus macam tu. So we call it as second level. Kalau ada masalah teknikal yang lebih difficult, so kita akan hand on kepada second level. Dan okey, untuk waktu bekerja, hari ini hari cuti kan, hari ini hari bercuti, hari ini juga hari malam pula tu. Okey, sepatutnya these functions here, our operator, our WhatsApp dan our e-learning assistant. Ella tu is e-learning assistant. Our e-learning assistant dia cuma berfungsi waktu kerja sahaja. Okey. Tetapi kalau ada apa-apa masalah, sebenarnya kita boleh, kita masih menerima aduan melalui email. EL is e-learning, el@umt.edu.my ataupun melalui sistem tiket. Nanti kita akan tengok di dalam LMS kita how to reach all this, ya, di luar waktu pejabat. So di waktu pejabat pun maksimum sampai jam 5. So if you have any pressing issues, selepas pukul, kalau kamu menghubungi kami selepas pukul 5, kami akan entertain besok lah. So hopefully tak adalah isu-isu yang perlu diselesaikan ad hoc, ya. Okey, dan seterusnya ini adalah perkhidmatan-perkhidmatan lain yang kami sediakan. Katakanlah lepas ni dah second year ke third year ke rasa nak gunakan studio e-pembelajaran untuk for example nak masuk pertandingan PNP, Teaching and Learning, nak masuk pertandingan 3-minute thesis for example, kita juga menyediakan perkhidmatan tersebut, ya, untuk bantuan kepada pelajar dan pensyarah. Okey, seterusnya masih introduction lagi. So portal e-pembelajaran, tapi tadi ada yang jawab Oceania, ada yang jawab Wadi dan tadi ada satu yang jawab Bayu. Sebenarnya kesemua itu adalah beberapa portal yang ada di bawah our learning management system kita panggil sebagai Lentera. Okey, yang mana Lentera ini dibina di dalam platform Moodle, ya. Dan untuk sarjana muda kita khaskan Oceania ini, dan mana-mana yang datang daripada STEM atau asasi STEM, UMT probably dah biasa menggunakan WADI ataupun ex-diploma kita daripada program perikanan, for example diploma perikanan mungkin pernah juga menggunakan WADI. Other than that, cuma untuk makluman semua, dan ini adalah platform-platform yang kita ada. Saya rasa kamu login ke Lentera pun kamu dah nampak dah, ya, kamu dah nampak dah ini. Dan untuk pelajar sarjana muda, pergilah terus ke Oceania. Okey, itu akan memudahkan banyak kerja berbanding kamu masuk kat tempat-tempat lain tu. Okey. Ini adalah pengkhususan lah ataupun perincian tentang fungsi setiap satu platform yang ada di Lentera kita tadi. Okay. Now, saya akan masuk ke agenda yang pertama. How to access kepada sistem e-pembelajaran kita. Saya tahu yang sepatutnya
sesi taklimat ini kita berikan lebih awal, iaitu semasa Minggu Jainan Mesra. Tapi saya difahamkan semasa Minggu Jainan Mesra ataupun MJM kita, kita cuma ada 3 hari saja untuk memampatkan banyak sesi. So that's why kita adakan sesi yang berasingan lah. But I think it shouldn't be an issue sebab pensyarah juga ramai yang membantu pelajar untuk masuk ke sistem e-pembelajaran ya. Okey, cara untuk akses seperti mana ramai yang dah tahu, kalau yang dah tahu, this is a refresher for you. Untuk yang belum tahu, kamu boleh masuk ke sistem e-pembelajaran kita melalui MyNemo. Tadi Arisa, Munira ada jawab yang our LMS is based on MyNemo. Sebenarnya MyNemo ni adalah kita punya portal pengurusan pelajar dan juga staff lah untuk kaki tangan juga. Baik paparan untuk pelajar dan paparan untuk staff adalah berlainan. Jadi ni kalau kamu berkomunikasi bersama dengan staff, you cannot expect the staff to literally know what you are talking about because our tabs are slightly different. Jadinya mungkin kalau ada masalah boleh terangkan dengan lebih jelas. What is your concern, and if your concern is coming from MyNemo, apa sebenarnya yang kita staff boleh bantu. Okay, so one way of accessing e-pembelajaran adalah menggunakan salah satu tab di dalam MyNemo, ataupun kamu boleh search saja di your web browser Oceania UMT ataupun e-pembelajaran UMT. You will be directly directed into Oceania. Okay, I think at this stage tak ada issue dah. Kalau ada yang nak, katalah tadi sharing devices kan, kalau ada yang satu device untuk melihat taklimat saya, mungkin ada device yang lain, kawan yang lain, boleh buka e-learning ataupun our LMS, that would be great. So that apa yang saya cakap ni kamu boleh verify. But at the same time, saya juga akan buka our LMS untuk tunjukkan sebenarnya apa in the real condition, apa sebenarnya yang saya sedang terangkan lah. Okay, if you manage to get into this website, Oceania, kamu kena login dululah kat belah atas kanan. So kamu akan nampak login di situ. I think the placement untuk login ni is very generic. Kalau kita masuk mana-mana website pun yang memerlukan login is always atas kanan. Okay, very intuitive lah hopefully. Okay, dan bila berada di sini, okay, pastikan kamu tak login randomly. Don't login from here and here because this is mainly for non-UMT staff and non-UMT student. Okay, remember that kita sebenarnya menggunakan single sign-on untuk our many different systems in UMT, including learning management system kita. Jadinya jangan tersilap. Kalau siapa-siapa yang tersilap di sini nanti dia stress. Tak perlu. This is unnecessary stress. All you need to go is just under UMT staff and student. Okay, boleh tunjuk reaction sikit tak? Siapa yang login, yang biasa login daripada guna yang nombor 2 ni? Kalau nombor 2 ni, type 2. Tengok sikit dekat ni. Tengok dekat type chat sikit. Login, kalau login nombor 2, ke ada yang tersalah? Ada yang ketawa-ketawa tu, salah lah tu. Okay, Shantini kata nombor 2. Okay. Pandai. Okay, so very intuitive lah kan. Senang je. Tengok dah tahu dah UMT staff and student. Kalau ada yang bukan ataupun datang daripada pusat asasi lain ke ataupun matrikulasi lain ke dan dia terlupa, sekarang ni sebenarnya dah jadi student UMT. Bolehlah mulai malam ni sedarkan diri, you are now UMT student for the next 3 years hopefully. Okay, so once you manage to get to here, bagus, ramai yang bagi reaction, all good. Okay, so what's next? Okay, yang ini. Sebenarnya mulai minggu lepas adalah minggu pertama kita kan, week 1 kita. Sebenarnya kenapa ada yang masam tu? Okay, sebenarnya kita telah juga menerima daripada chat mengatakan tak boleh login. Tak boleh login walaupun dah berjaya sampai ke login page ni. Okay. Untuk makluman, nak masuk dekat sini, just guna your username which is your matric number. Dia adalah seperti your email kan, tapi tak payah belakang tu.
add Oceania ke apa tu tak payah. Just S12345 macam tu. Kalau saya, my email is khadijah@umt.edu.my. Jadinya username saya Khadijah saja. Okay. And then your password also password yang digunakan untuk login your UMT email and also MyNemo. Sama saja. Okay. Sebab kita guna SSO di sini. Dan okey, katakanlah dah guna username yang betul tanpa add kat belakang tu, tak ada add Oceania tu, memang dah tak ada, dah betul dah ni. Passwordnya pun dah betul tetapi masih tak boleh. So can you see from on the left here, important ni maksudnya kalau ada masalah mengenai nak login ke MyNemo ke, okey, ada masalah nak login, kat sini dah stucknya dekat sini, ada masalah password, okey, nak guna Microsoft 365 ke ada masalah, okey, ada masalah internet ataupun anything yang masalah berkaitan your devices, katalah tablet ke komputer ke tak boleh nak login ke dan sebagainya, sebenarnya kamu perlu merujuk kepada kita panggil Pusat Ekosistem Digital, PED. Bukan e-learning. Walaupun kalau logiknya macam e-learning lah kan, tetapi tidak, kita ada separate unit yang mengendalikan. Okey, nanti kita akan emailkan rakaman ini dan bersekali dengan slide ini yang mana kamu boleh cari ataupun yang mana yang login melalui ataupun melihat Webex saya melalui phone, you can screenshot now so that you can actually get in contact with the correct person. Nama unit ni adalah Pusat Ekosistem Digital ya. Dan katakanlah dia rasa macam tak puas hatilah nak jumpa orang juga. Okay, nak tanya pakai Telegram ke, nak call ke, rasa macam tak berapa selesa. Sebenarnya Pusat Ekosistem Digital yang mengendalikan isu-isu yang macam saya cakap tadi, MyNebo, login, password ataupun ada masalah komputer, mereka ada counter. Mereka ada counter yang mana boleh membantu pelajar untuk mengendalikan isu-isu ini secara bersemuka face to face. Kaunter mereka berada di aras bawah Perpustakaan Sultan Nur Zahirah. Jadinya kalau pergi pustakaan tu, kalau nak masuk cari buku, naik tangga naik atas betul. Untuk kaunter ICT ni di aras bawah. So kalau kamu jalan di belah kiri tu, di aras bawah, jalan ke dalam sikit, you will see counter ICT. So anyone yang ada masalah komputer, ada masalah macam saya cakap tadi devices, ada masalah login dan sebagainya, feel free to contact Pusat Ekosistem Digital. Okay, assuming that dekat sini tak ada masalah, berjaya masuk dengan jayanya, dan kita akan tengok di dalam LMS. Jadinya bila berada di dalam LMS ini, saya yakin kamu dah boleh tengok apa yang sepatutnya kamu tengok. Cumanya tujuan saya terangkan di sini adalah untuk memberikan mungkin extra ataupun add-ons apa yang perlu diberi perhatian. Okay. Okay. Walaupun slide saya ini cuma menunjukkan snapshot sahaja, but I will actually change my view kepada our LMS later on. Tapi stay with me first, tengok apa yang saya nak sampaikan. Okay, the moment when you enter your LMS, kamu akan nampak dashboard. Ini kita panggil dashboard. Okay, nanti kita tengok sama-sama dashboard tu nampak apa. However, kalau kamu nampak di atas kanan, kamu akan nampak gambar kamu. Hopefully ada gambar lah. Kalau belum ada gambar lagi, nombor 3 tu is your gambar lah. Kalau belum ada gambar lagi, update gambar. Gambar jangan gambar-gambar macam ni, gambar macam ni ya. Gambar-gambar formal ya. Dan masukkanlah nama, contact number yang betul. Because sometimes if lecturer cannot come in touch with you, katalah lecturer tak ada nombor WhatsApp kamu ataupun tak ada nombor telefon kamu, he or she will try to find your number from your LMS. Jadi masukkanlah maklumat yang betul, maklumat yang tepat, gambar yang sesuai, jangan letak gambar kucing ke apa benda yang macam tu ya. And if you see number 2 there, so number 2 actually kamu boleh juga lihat ataupun boleh chat. Okay, kamu cuba tekan, kamu tengok kamu boleh chat dengan siapa. Okay, tengok kamu sama ada kamu boleh chat dengan pensyarah ke, kamu boleh chat dengan kawan ke. Check the availability, but strictly
for LMS concern only or your course concern only. Jangan chat hi nak berkenalan ke apa, no. This is not the platform. Okay. And nombor 1, kalau ada notifikasi of the upcoming event. So selalu tengok kat sini nombor 1, nombor 2 dan update your number 3. Okay. Dan kamu juga akan lihat di dashboard ini ada kat belakang ni support. This is where kalau lah kata dah tak tahu sangat nak contact e-learning ni macam mana, you can also click on support, kamu akan nampak macam nak menghubungi kami kat situ. Okay. Dan nanti juga saya akan tunjukkan di bawah fungsi di belah kanan. Ya, di belah kanan akan ada accessibility kat sini. Yang ini kita khususkan kalau ada pelajar yang nak menyesuaikan visibility ataupun how they actually see the LMS mengikut keselesaan masing-masing. Kalau nak increase font ke, ada yang rasa selesa tulisan besar, you can increase or decrease the font. Okay. And if any of you ada masalah tentang warna, you can also change accordingly here. Okay. Try to look at the accessibility. Nanti saya akan tunjuk ya di LMS kita mana nak jumpa benda-benda ni, but I try to just give you some overview first. Itu yang pertama. Oops. Okay. Yang ini adalah contohlah, kalaulah ada yang memerlukan default font nak tukar kepada dyslexic font ke macam tu, feel free to adjust because the moment when you change this, it will only change on your view only. Dia tak akan tukar kepada orang lain punya. So don't worry too much about that. As far as we try to cater everyone's need, tapi so far this is the ones that we can cater for keperluan pelajar yang berlainan upaya. But I was actually informed that kita tak ada pelajar yang begitu memerlukan bantuan khusus berkenaan dengan pembelajaran dan juga akses ataupun penggunaan dari segi bukan penggunaan I'm actually wrong, berkenaan dengan penglihatan, pendengaran ya. However, if you think you need help more, feel free to let us know through support tadi. Okay. Okay, so yang di sini, ini juga penting. Saya tak pasti sama ada pelajar dah melihat secara detail apa sebenarnya yang mereka ada ataupun apa sebenarnya kursus-kursus yang ada di dalam LMS ataupun cuma terus je pick up di mana-mana kursus yang macam tu. So basically, tanggungjawab setiap pelajar adalah untuk melihat pada My Courses yang kamu patutnya lihat semua kursus yang didaftarkan untuk kamu pada semester tersebut. Untuk sekarang ni semester 1 2024-2025 dan kamu sekarang mesti tahu apa sebenarnya kursus yang kamu wajib ambil untuk semester ini dan kesemua kursus tersebut sepatutnya mempunyai paparannya yang sendiri. Macam tu. Okey. Macam saya, ini contoh paparan saya lah. Saya mengajar 2 kursus. At the same time saya juga ada 2 kursus tambahan yang mana saya beri untuk latihan. Dan inilah kursus-kursus yang terpapar untuk saya. Sekiranya, tengok belah kanan ni. Jika kursus tiada di paparan, okey, katakanlah pelajar tahun 1 wajib ambil, saya tak ingatlah kursus tahun 1 kursus apa. Saya tak ingat apa kursus apa. Katalah patutnya ambil kursus A. Okey, katalah ataupun ni lah kita ambil kursus virologi ni. Tak logik lah pula kan, tapi tak apa. Katakanlah pelajar tahun 1 semua wajib ambil kursus virologi. Tetap kamu tahu dalam senarai pendaftaran kamu, cek di MyNemo, katalah kursus virologi memang ada. Jadinya tapi kursus virologi tiada di dalam dashboard kamu ini. So kamu kena buat perkara-perkara ini. Again, you can snapshot this for quick reference. Pertama sekali adalah saya yakin kamu dah kenal pensyarah kamu sebab kita dah melalui minggu pertama. Minggu pertama biasa adalah minggu introduction. Okay. Maklumkan kepada pensyarah yang kamu tiada paparan khusus tersebut di dalam your Oceania. Okay. Ataupun kalaulah kata tak boleh nak jumpa pensyarah, okay, for whatever reasons, kamu juga boleh membuat aduan melalui KAS Care Academic
Okay, mana nak mendapat kasket akademik ni? Remember, you have your My Nemo di bawah tab akademik, cari kasket akademik. You can also write your aduan di dalam kasket akademik. Itu adalah yang lebih tepat lah. Maksudnya di bahagian akademik kita ada section yang akan menyemak sama ada pendaftaran kamu betul atau silap, pendaftaran kursus ya. Sebab kamu secara logiknya ataupun secara pengurusannya pelajar mesti didaftarkan dalam satu-satu kursus dan maklumat tersebut di dalam sistem maklumat pelajar akan ditarik secara automatik di dalam our learning management system di dalam Oceania kita. Jadinya kalau maklumat pendaftaran sudah berada di sistem maklumat pelajar, sepatutnya secara automatik kamu juga akan ada di dalam nama kamu juga ada dalam kursus di dalam Oceania ini. Katakanlah itu tidak berlaku dan kamu telah menyemak bersama akademik yang sebenarnya nama kamu memang ada di dalam maklumat pendaftaran tersebut, jadinya kamu boleh emailkan kepada emailkan tu yang nombor 2 dengan nombor 3 ni ataulah sama ada kamu nak buat aduan ke akademik untuk menyemak senarai pendaftaran kamu itu melalui kasket ataupun email. Ataupun kalau kamu dah dapat maklum balas yang kamu kata daripada akademik dan memaklumkan kamu memang telah ada dalam sistem maklumat pendaftaran, jadinya kamu boleh chat bersama kami di e-learning. Kita ada live chat kan, siapa yang pernah nampak live chat tu ada gambar robot tu. So basically you can chat there dan maklumkan apa masalah kamu. Okay? Okay, masih lagi di dashboard. Nanti saya akan tunjukkan yang there are few things that you need to pay attention when you already into your dashboard. Tengok apa sebenarnya. Ada quiz, bila ada quiz, bila ada assignment kena submit, bila ada lab report kena submit, everything will be listed in your LMS. So LMS ini jadikanlah dia seperti your Instagram, your TikTok, or your Facebook, or your Thread, or your X, ya. Jadikanlah dia sama seperti your ChatGPT, masuk selalu kan? Ni pun kena masuk selalu juga untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan kursus masing-masing. Here, we also have our live chat macam saya cakap tadi. If you have problem, you can chat with the robot. However, again saya nak saya nak stresskan di sini, our e-learning assistant kita cuma akan membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan e-pembelajaran saja. Macam nak akses, katalah e-pembelajaran tadi, My Nemo dah boleh akses tapi e-pembelajaran tak boleh akses, for example. Okay, ataupun tak boleh nak buat quiz, kena blog. Ataupun tak boleh nak submit assignment. Ataupun nama dah ada dalam pendaftaran tapi tak ada pula khususnya di LMS. Itu adalah fungsi kami, tugasan kami untuk bantu. Tetapi kalau kata tak ada internet ke, ya, ataupun komputer rosak ke, tak payah live chat dengan kami pula. Tak sesuai namanya. Live chat bukan tujuan untuk itu. Kalau ada isu-isu yang berkaitan macam yang saya cakap tadi, kontak dengan pusat ekosistem digital. Cuba type sikit nak kontak dengan siapa. Kalau masalah-masalah peranti, type dekat chat, saya nak tengok. Dengar tak saya cakap ni ke saya cakap seseorang je? Nak kontak siapa tadi? Kalau ada masalah peranti ke, masalah internet ke. PED kata Lukman. PED. Bunyamin kata PED. Virus. Tiba-tiba nama virus pula. Virus Zul kata PED. Nozaiti kata PED. Azamuddin kata PED. Email atau email or pensyarah. Nak email ke siapa tu Janice? Okey. Kalau ada pusat ekosistem digital kata Aiman. Betul. Kalau ada masalah-masalah yang selain daripada yang saya cerita yang e-learning ni, contact PED, pusat ekosistem digital, okey? Pandai dah tu. Alright, very good. Very, very good. Confirm dah makan malam kan, sebab itulah responsif. Okey. So sebelum saya masuk, seterusnya saya akan share our LMS tadi. Sekejap. Okay, ramai ya participants kita malam ni. We have all in 546, which is very good. Okay, assuming semua orang dah boleh masuk dah. Boleh nampak kan saya punya LMS sekarang? Kalau boleh tunjuk ni. Boleh tunjuk reaction sikit. Thumbs up if you can see. Boleh, Arisha bagus. Yasmin bagus. Okay. Saya boleh masuk. So basically,
ini yang saya cakap tadi, you should be able to see all of your courses here. Tengok kat sini. Lepas tu scroll lagi, scroll bawah lagi. Ini yang saya cakap tadi. Tengok kat sini. Tengok ada kat timeline ni, apa sebenarnya your next due. Siapa yang tak pernah check, entah-entah hari Ahad dah ada kuis. Entah-entah hari Ahad dah ada exam. Siapa yang tak pernah check, tolonglah check di timeline kat bawah ni. Ya. Okay. Yang kat sini juga you can actually search for courses lah. Tapi selalunya tak perlu search for courses because you will be automatically enrolled into your courses. Katakanlah kamu adalah, you already enroll in my course, kamu akan nampak di dalam kursus virology lah contohnya. Okay, sebelum tu saya tunjukkan di sini untuk berkaitan dengan e-learning, you can actually use any of this email, live chat, FAQ ataupun tengok FAQ ataupun tengok manual. Okay, ataupun did you see the robot here? You can actually talk to the robot. Kamu nak cakap berkenaan dengan apa? So basically boleh pilih yang mana, pembangunan kandungan, pengurusan, pembelajaran pengurusan lah kot. So your name there, your matric number, yeah, and your question. Jangan tanya soalan yang bukan-bukan pula. Okay, so you should be able to contact us. However, robot ni akan ada bila, kalau ada orang dia wujud lah. Kalau tak ada orang dia tak wujud lah kat sini. Kalau kata tadi kan, after hours you can go to support kat sini. Okay, up to this point semua orang faham dah saya rasa. Sangat jelas. Okay, before that, I get to here. Kat sini yang saya cakap tadi, accessibility. Katakanlah ada yang nak tukar. You can actually tukar ikut font yang saya cakap tadi. If you want to enable di default font ke, macam mana ke. Sekejap, dyslexic font. So, kamu akan nampak dia atas ni keluar macam ni. Okay, so kita boleh, kamu boleh tukarlah ikut keselesaan kamu. But this is definitely untuk yang perlulah. Kalau tak perlu, then you tak payahlah buat benda ni. Sometimes ada yang silau ke kan, dia tak selesa, ada banyak color. So you can actually adjust that. Again, kat mana? Pergi dekat muka ni, tekan accessibility. Okay, and then you pilih dyslexic font ke macam tu. If not, go for default sajalah. Okay. Now I come back to my default. Okay, yang ni jangan lupa update your info, ya, your profile, especially letaklah gambar-gambar yang formal, your full name. Tengok saya pun letak nama penuh saya, my full name there, about me there, how can you reach me, my students, okay. I'm under Faculty of Science and Marine Environment, saya cakap tadi, email saya dan sebagainya. So you need to update your information ya kat sini. And now we come back to your course. So assuming that you are my student, sorry ya kalau saya tengok sini, I'm actually looking at my second screen. So katakanlah you are my students under virology. Okay, 552. This is actually a good number. Okay, katakanlah ini adalah kursus kamu. Okay, so apa yang penting di sini? Yang penting di sini adalah kamu kena familiarkan dengan di sini. Tengok kat sini ya. Kat sini kita tutup kan? Kita tutup sebab kita nak bagi maximum space, working space for you. However, ada yang penting kat tepi ni. Okay, so there you should be able to see your lecturer kat sini. Archive means kalau kamu, katalah kamu sekarang tahun 1 kan, nanti kamu akan tahun 1 semester 1, nanti kamu akan bergerak ke tahun 1 semester 2. Let's say you need to come back to the semester 1 punya subject, you can find it in archive. Ya, itu fungsi archive kat sini. Lepas tu, pastikan kamu berada di sesi yang betul kat sini. Sebabnya kita akan tukar platform kita setiap semester. Takut-takut kamu masuk ke platform yang basi pula. Kamu mesti berada di platform yang betul sama dengan kawan-kawan lain. We also put up our contact number there. You can call or you can even WhatsApp. Okay. Dan kat bawah ni. Kalau macam khusus saya ada letak announcement. Nampak tak?
please join official WhatsApp group. Contohnya macam tu. Okay, so make sure you actually check your announcement here. This is coming from your lecturer daripada pensyarah kursus masing-masing. And dekat sini pun untuk kursus saya ni saya dah letak dah ada quiz, upcoming quiz bila. So if you tekan kat sini, kamu akan nampak secara detailnya. Okay. Sekejap. Okay, baru nampak. So kamu boleh nampak apa upcoming events in your learning management system. Kat universiti kita tak ada rahsia-rahsia. Biasanya lecturer akan preset siap-siap apa yang akan berlaku di sepanjang semester. And perancangan tu sepatutnya lecturer dah kongsikan dah bersama pelajar. Kalau tak ada, feel free to ask your lecturer. Macam tu. Sebab itulah di universiti ni sepatutnya kita menjadi orang yang lebih organised lah. Sebabnya kita dah tahu dah apa yang bakal berlaku. Okay, I just go back. Okay, so kalau dah familiar dengan yang belah kanan ni, this is all that you need to know. Check over here. Okay, so saya tutup dulu yang belah sini. Then at the same time, kita juga ada yang belah kiri ni. So yang ini adalah lebih kepada listing of all of your katalah apa yang kamu, apa topik yang ada di sini lah. Okay, katalah saya, kalau macam ni kita nampak macam tu saja kan. So basically you can actually see apa yang berada di dalam. So you have options lah nak tekan dekat sini ke ataupun you nak tekan satu-satu di bawah course info ni for example. So make sure you read every single detail in your learning management system. Kadang-kadang lecturer dia dah tulis dah instructionnya dan dia expect student untuk baca lah sebab dia dah tulis instructionnya dah. Kan? Contoh macam chapter 1. Macam saya ni saya dah cakap dah chapter 1. Ini adalah apa yang pelajar akan belajar untuk chapter 1. Ini adalah notanya. Please read the following teaching material for chapter 1. Please view the recorded video untuk chapter 1. Ada aktiviti. Ni untuk minggu depan ni. Will be conducted during the lecture session. Tengok yang ni contoh lagi, contoh lain. Kadang-kadang ada lecturer yang dia dah plan dah untuk minggu depan nak buat apa. So take your time before coming to class. Spend your time to review your learning management system so that you'll be more prepared untuk datang ke kelas. Biasanya nota kuliah dah ada lebih awal. Kalau lecturer tak bagi lagi, you are welcome to ask your lecturer. Jangan tanya kami pula. Doktor, kenapa lah kursus saya ni, kursus matematik tak ada pula notanya. Jangan tanya saya. Tanya dekat lecturer masing-masing. Okay. So ideally that you should do minimum kamu kena review your LMS adalah malam sebelum kelas. Okay. So saya sambung lagi. Nanti saya akan masuk balik ke learning management system. Are you all still with me? Boleh tunjuk reaction sikit tangan. Siapa masih dengan saya, tunjuklah apa-apa reaction. Okay, Janice masih ada. Syah, Haikal, Ainul. Okay, very good. Terima kasih. Saya harap-haraplah tak tidur lah. Belum waktu tidur lagi ni. Malam masih muda. Okay. Tadi saya ada terangkan yang mana di UMT untuk peperiksaan dalam talian, okay, whenever I say peperiksaan, sebenarnya bukan dia bermaksud final exam sahaja. Tetapi penilaian ataupun peperiksaan ni juga boleh berlaku dalam bentuk quiz, dalam bentuk assignment. That's all what we call as penilaian. Dan untuk makluman semua, ni jangan pura-pura terkejut pula lepas ni. Sistem di dalam LMS kita lengkapkan dengan kita panggil, ada 2 modul. Satu kita panggil sebagai Safe Exam Browser. Satu lagi kita panggil sebagai e-proctoring. So allow me to explain satu-satu. Kalau masih tak faham lagi mungkin boleh tanya dengan lecturer. Sebabnya fungsi Safe Exam Browser dan e-proctoring ini dia diguna pakai oleh pensyarah mengikut keperluan. Kalau dia rasa perlu, dia akan set. Kalau dia rasa tak perlu, dia tak set. So, tapi saya terangkan dulu. Tak payah nak kata, oi terkejutnya. Tiba-tiba tak pernah dengar, kata macam tu. Siapa kata dia tak pernah dengar, nak kena dengan saya lepas ni.
Okey, so sebelum tu saya cerita, dia ada dua fungsi tadi. Satu kita panggil Safe Exam Browser, SEB. Satu lagi kita panggil sebagai online proctoring. Saya cerita pasal online proctoring dulu. Okey. Kenapa kena ada online proctoring? Okey, seperti mana yang kita tahu sekarang flexible learning semakin diamalkan dan dia tidak salah. Okey, sejak daripada kita punya PKP hari tu, banyak kaedah pembelajaran dia dah shift daripada bersemuka kepada online. Even kamu ada pelajar yang kita panggil sebagai pelajar program konvensional, kamu juga berkemungkinan ada beberapa kursus yang pensyarah memilih untuk buat secara online atas talian. Kita panggil sebagai kursus pembelajaran teradu gantian, PTG. PTG tu bukan petang tau, is pembelajaran teradu gantian. Mungkin first time dengar tapi tak apa, at least you have heard all the keywords from me. Tak adalah tiba-tiba macam saya cakap dah terkejut, tak pernah dengar. Okey, katakanlah pensyarah buat kelas online, itu tidak menyalahi daripada segi dari penyampaiannya dan ujian pun boleh dijadikan secara online. Cumanya apabila kita semakin ke arah online ni, which is kita campurkan belajar bersemuka ada, belajar online pun ada, biasa isu yang akan timbul adalah kualiti. Adakah kualiti pembelajaran sama untuk pembelajaran bersemuka dengan pembelajaran online? Adakah peperiksaan atas talian juga sama integritinya bersama kita bandingkan dengan pembelajaran secara bersemuka? So, isu-isu tersebut dah lama dibincangkan di UMT dan even di peringkat kementerian, dan oleh itu kita kena tambah our monitoring system so that ini semua akan berlaku. Kita boleh maintain the credibility of our education. Tak adalah lepas ni graduate daripada UMT, orang petikaikan, is it true that UMT students is still doing some of their quiz online? Is it valid? So your credibility tak ada issue, evaluation fair in terms of evaluation, your pengendalian pensyarah tu kualitinya dia terjaga, kita enhance student accountability dan kita maintain education standard. So oleh kerana kita nak mencapai ke semua ini ke arah mencapai pembelajaran dalam talian yang sahih, makanya kita perketatkan sistem proctoring. So apakah proctoring? Okey, kalau nak senangnya nak kata proctoring tu adalah kalau sebelum ini mungkin kamu membayangkan kalau ambil ujian online, lecturer bagi soalan online di LMS, kamu jawab sendiri, jawab dan kamu submit. Okay, that was actually a conventional ataupun a traditional, bukan conventional but a traditional assessment. Okay, if the lecturer decided to step up by including proctoring, apa yang akan berlaku adalah semasa pelajar mengambil peperiksaan atau ujian ataupun kuis tersebut, pelajar diperhatikan. Diperhatikan sama ada pensyarah memerhatikan kamu ataupun sistem memperhatikan kamu, AI our artificial intelligence memperhatikan kamu, ataupun mungkin ada staff yang di-assign oleh pensyarah tersebut untuk invigilate kamu. Macam tu. So how is that possible? Of course, melalui webcam lah. Pelajar untuk mana-mana pensyarah yang katakan dia nak menggunakan sistem online proctoring ni, keperluan kepada pelajar pula adalah ini. Pelajar mesti ada desktop ataupun ada laptop, mana-mana pun boleh. Sekarang ni setakat ni boleh guna untuk buat online proctoring ini untuk 2 devices ni sahaja. Kalau yang mana menggunakan tablet tak boleh lagi. Okay, dan dia operates both on Windows and also Mac, yang guna HP ke, yang guna Asus ke boleh, yang guna MacBook ke, yang guna yang guna MacBook ke, yang guna Mac devices, MacBook lah kan. Okay, yang guna iMac ke, you can also use, tak ada masalah. Dan untuk online proctoring, kita cuma memerlukan Google Chrome browser. Okay, mesti ada webcam, mesti ada mikrofon. Katakanlah kamu gunakan laptop, mudahlah sebab laptop sekarang dah built-in dengan webcam and also microphone as well. RAM minimum 4, biasanya ini kalau kita beli laptop pun biasanya paling rendah pun biasa 4 dah, dan kita kena ada stable internet connection lah yang quite minimum tapi stable, kena stable.
Okey, ini adalah minimum requirement-nya. Katakanlah if you cannot fulfill any of this, okey, katakanlah kamu rasa macam, doktor saya tak ada laptop. Katalah macam tu. Of course, feel free to talk to your lecturer. Tak ada masalah. Because kamu adalah program konvensional, so untuk belajar secara dalam talian tu sepatutnya optional saja. Okay? Again, kalau boleh sediakan benda-benda semua, terbaik. Okay, so you are ready for online learning as well. Kalau tidak, tolong maklumkan kepada pensyarah. Sekiranya pensyarah menyatakan, oh nak buat quiz tapi quiz ni proctored ataupun ada e-proctoring. So again, you have heard the word, tak adalah nak kata tak pernah dengar pun, macam tu, okay? Ada sesiapa yang risau mendengar bahagian ini? Kalau risau boleh buat muka risau, atau tak risau buat muka smile je lah, ataupun tak ada perasaan, bolehlah apa-apa reaction pun kepada saya. Okay. Nampaknya bercampur aduk ya. Ada yang senyum, ada yang menjadi kura-kura tiba-tiba, ada yang tiba-tiba menjadi apa panggil tu? Ada yang tiba-tiba menjadi rabbit, ada yang senyum, Aina senyum. Okay, Ain dia sedih, nangis. Jangan nangis, apa-apa hal pun kita boleh bawa bincang. Benda boleh bawa bincang, kenapa nak nangis? Betul? Okay, next. Apa lagi? Okay, ini saya nak tunjukkan pula di paparan di paparan LMS kita akan nampak macam mana. Macam nanti pelajar kata, how would I know lecturer ni nak guna buat quiz dia ke? Nak quiz guna proctoring ke? Nak guna quiz untuk untuk tak ada proctoring ke? So how would I know soalan kamu? Soalan itu legit. So apa-apa hal pun kamu kena baca kepada arahan soalan. Kalau ada perkataan kat sini, contoh nanti saya buka kat LMS juga, dia tulis to continue with this quiz attempt, you must open your webcam and you will take some of your pictures randomly during the quiz. If that is the word that pops up, ini menunjukkan lecturer set your quiz ni ada proctoring. Maksudnya dia nak tengok pelajar menjalankan what do you call that? Menjalankan penilaian ni lah. Sebabnya sebelum ni kita tahu pelajar banyak yang buat quiz bersama-sama dengan kawan, ya, satu kampung buat sekali dengan dia. And even worse, we have also seen that some students sepatutnya Siti yang ambil quiz, tapi yang jawab tu Ahmad. Sejak bila Siti menjadi Ahmad? So benda-benda macam tu dia tidak berintegriti lah kiranya. So that's how we have to step up our game as well. Okay. So katakanlah lecturer dah set this proctoring. Kamu kalau kamu klik attempt quiz now, dia akan keluar steps. Kena allow webcam, allow microphone, kena take photo. Take photo means you have to, we will try to validate your name card. Tak ada pula, bukan name card, your student ID card tu dengan muka. So that's why it's really important to have a match picture. Tak adalah muka nampak lain ya, actual nampak lain, filter tebal sangat ke macam mana. That's not good. Okay. And kita akan minta kamu untuk share your screen. Okay. Again, all this needs to be in consensus with your lecturer. Bukannya macam tiba-tiba saja, tidak. If your lecturer kata atau maklumkan, we will be conducting this quiz with online proctoring. So maksudnya kamu boleh request doktor ataupun prof, boleh ke kita buat trial dulu? Sebab saya takut-takut PC saya tak support. Ataupun saya takut-takut tak boleh ke macam tu. If let's say that's already happened, dah buat sama-sama trial kat kelas, still tak boleh, again, you know what to do. Feel free to come to us untuk kami bantu. Mungkin kami boleh tengokkan setting kamu ke. Okay, kalau itu kena datang fizikal lah. Nanti saya tunjuk kat mana sebenarnya office physical e-learning ni. Okay, so far so good. Boleh? Can I see some hands, some reactions? Are you all still with me? Okay. Okay, kalau kamu ingat, satu lagi kaedah pemantauan peperiksaan selain daripada proctoring tadi, kita panggil sebagai Safe Exam Browser ataupun SEB. Ya. Safe Exam lecturer cuma akan buat salah satu saja. Dia tidak akan buat dua-dua. Meaning dia cuma akan guna fungsi Safe Exam Browser atau fungsi proctoring.
Jadinya kena tanya dengan lecturer dululah. Guna yang mana satu. Okey, apa beza pula dengan Safe Exam Browser dengan proctoring tadi? Kalau proctoring tadi requirement dia lebih tinggi, yang mana pelajar kena ada mikrofon dengan ada kamera. Kan maksudnya dia akan tengok bersemuka, dia akan capture your voice kalau kamu kata A jawapannya apa? A. B apa? B. Tadi aku jawab ni jawapannya adalah operating system. Kalau proctoring dia akan pick up benda-benda tu. So don't do that. Don't be silly. Okay. So kalau kata lecturer kata dia set his or her assessment by using Safe Exam Browser, dia adalah lebih rendah lah dia punya dia punya pemantauannya, yang mana dalam Safe Exam Browser pelajar cuma tidak boleh membuka browser lain semasa membuat peperiksaan. Kalau tak kan buka soalan dalam LMS, but at the same time buka ChatGPT kat sebelah. Macam tu. So if your lecturer set your quiz to have Safe Exam Browser, kamu cuma boleh tengok your LMS sahaja. Okay, so what is the requirement untuk kalau lecturer set for Safe Exam Browser? Macam biasa, boleh guna juga untuk Windows and also untuk untuk macOS boleh, dan minimum requirement saja. In fact, kalau nak install pun kecil saja. Again, saya emphasizekan, kalau tak boleh install sendiri, boleh datang ke e-learning. But first, discuss with your lecturer. Okey, saya tunjuk dulu, nanti kita akan buka ke LMS. Kalaulah kalau keluar yang arahan sebegini ini, quiz has been configured so that students may only attempt it using the Safe Exam Browser. Nampak dah perkataan tu. So if that is the case, so maksudnya student kena buat ini. Mula-mula sekali download Safe Exam Browser, follow je. Lepas tu launch Safe Exam Browser. Lepas tu nombor 2 is you have to download configuration, and once you have downloaded the configuration, you need to double click the configuration file dan dia akan run lah. Okay. Tapi ada satu perkara yang penting. Katakanlah dalam satu kursus ada satu quiz yang guna SEB. Quiz yang kedua pun guna Safe Exam Browser juga. So every time you have to download the configuration separately. Download Safe Exam Browser satu kali saja di device kamu, tetapi configuration needs to be downloaded every time you conducted a different set of quiz. Kalau telah kursus lain pun ada quiz yang lain-lain pun download accordingly. Download separately. Okay. Again, saya emphasiskan lagi sekali untuk Safe Exam Browser, bincang dulu dengan pensyarah tentang availability of your devices. Tapi kami memang galakkan sangatlah untuk menggunakan dua sistem ini. Now let's see how those things looks like under your LMS. Okay, katakanlah saya ada quiz. Macam stuck pula. Okay. So dekat quiz sini, contohnya saya kat sini ada quiz 1 dan 2. Okay, katalah saya tekan kat situ. So dia akan nampak macam ni. Okay, ada dah baca kat sini. Has been configured so that student may only attempt by using Safe Exam Browser. So kat sini, this quiz use a face control entry dan sebagainya. So macam saya cakap tadi, first thing first, download the Safe Exam Browser, launch it and download configuration. Okay, untuk katalah ada quiz lain juga yang gunakan Safe Exam Browser, just download configuration sahaja. Okay, so this is example of Safe Exam Browser. Again, baca betul-betul ya arahan yang lecturer dah set. Jangan panik, apa-apa pun jangan panik. Panik tak membantu apa-apa pun. Katakanlah lecturer set for yang saya kata nak tengok muka tadi. Nak tengok muka tadi. Katakanlah lecturer set for that. So basically, kamu akan nampak macam ni.
To continue this quiz attempt, you must open your webcam. Ada perkataan dia kat situ. And then bila masa quiz ni dah dekat, dah sampai, you can attempt the quiz dan dia akan keluar prompt apa yang kamu perlu buat. Okay? So continue doing, follow the, what do you call that? Continue to follow the arahan. Okay, sekejap ya. Kepada staff saya, saya nampak recording being stop. Memang stop ke macam mana? Boleh tak tolong check? Azira? Okay, so this is about 2 tadi . So saya sambung balik. Ni dah almost dah akhir dah ni. Last ni adalah nak cerita tentang sedikit ethics lah. Okay. Whenever we are using online for teaching and learning, ada etika-etika. Kita tertakluk kepada etika-etika. Ni saya terangkan secara sekilas sajalah. So basically untuk penggunaan AI. Okay, AI ataupun Artificial Intelligence, nama bahasa Melayu adalah teknologi kecerdasan buatan generatif. Okay. So basically, if we are talking about AI, kita sebenarnya dah tak dapat lari daripada AI. Everything is now based on AI pun. Okay. So are you allowed to use AI in your teaching and learning? Sebenarnya sepatutnya tiada halangan, tetapi penggunaannya adalah tertakluk kepada what do you call that, garis panduan yang ada. So kat sini ada maklumat berkenaan dengan garis panduan daripada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. So you can scan that. So you can even check from their website. So you can read macam mana kaedah nak menggunakan AI ini. It shouldn't be a problem, but it will be a problem if it was wrongly used. Okay? Okay, seterusnya saya ambil sedikit sahaja daripada garis panduan ni, penyalahgunaan kecerdasan buatan generatif oleh warga PPT ataupun ni warga Kementerian Pengajian Tinggi ataupun warga pemberi pengajian tinggi kita ni lah, boleh dikenakan tindakan tata tertib berdasarkan kepada dasar dan peraturan sedia ada di PPT masing-masing tertakluk kepada undang-undang sedia ada. Again, don't get caught. Okay, you can use that, but you need to know how to use it. Yeah. So macam isu-isu plagiat, itu shouldn't be something that you should do in your study. Okay, saya sambung lagi. Lagi satu, bila kita berada di universiti, kita pensyarah sebenarnya boleh meminta pelajar untuk menggunakan perisian ini. Kita panggil turn it in lah. Okay, tapi sebenarnya turn it in. Okay. Ini adalah berdasarkan kepada keperluan khusus ya. Katalah satu khusus tu pensyarah minta pelajar untuk hantar any kind of assignment ke, tugasan bertulis ke, apa-apa saja yang perlu disemak dahulu melalui Turnitin. So pensyarah akan memberikan link ataupun kaedah bagaimana untuk menggunakan perisian ini. Tapi saya ceritakan dahulu supaya kamu tak terkejut. So what is it about? So basically Turnitin adalah, katalah kamu ada assignment A. Assignment tu kamu buat, ada copy paste, ada pakai ChatGPT, ada yang pakai buat gambar Midjourney lah, apa-apa macam tu lah. Katakanlah macam tu. So the moment when you submit that for checking, ini adalah perisian untuk checking ya, dan kita subscribe melalui our library, dan dia akan mengeluarkan laporan sebegini. Maksudnya kalau contoh kat sini dia kata 59% daripada hasil tugasan ini adalah plagiat saja daripada orang lain, daripada hasil lain, daripada pelajar lain contohnya. So you are in a big trouble. Okay, kita ada threshold. Sometimes we allow less than 10%. Bila kadang-kadang kan ada je similarity yang kita tak boleh nak elak. Contohnya macam spelling. Kita tak ada cara lain untuk untuk mengeja Universiti Malaysia Terengganu. Macam itulah cara ejaannya. So they will also consider that as meniru lah ataupun similar. Okay, dan dia akan meningkatkan similarity index juga.
So biasanya pensyarah akan bagi cut off. Katakanlah 10%, so anything less than 10% that you are safe. Anything that is more than that, so you need to defend yourself. Why is that very similar to internet source ke, very similar to your friend's work ke, very similar to some other thesis ke, macam tu. And at the same time, peneliti juga boleh mengesan penulisan yang menggunakan AI. Katakanlah you produce your lab report by using ChatGPT, and if your lecturer asks you to run your writing through ChatGPT, dia juga boleh bagi report on the similarity ataupun what is the prediction that this was generated by AI. Again, you need to defend yourself for that. Don't tell me that you are not being warned. So inilah yang saya cerita. So like I said tadi, mungkin ayat saya contradictory. Just now I was saying that you can use AI, but you need to use it wisely. Again, come back to your lecturer, discuss with him or her about this. Okay, the authority comes back to your lecturer macam mana. Okay. So I think okay. Ini yang saya nak cerita tambahan lah. Okay. Tadi saya cerita pasal penghasilan menggunakan AI. But now saya come back to the proctoring tadi. Okay. We just wanted to share with you what we can actually see and what we can detect. And this is really important ya dalam keadaan kita nak menjaga etika dalam dalam pembelajaran digital ini. Kita kena pastikan bila kita belajar secara online, kita yang belajar, bukan adik kita, bukan abang kita, bukan kawan kita, bukan pakcik kita, bukan jiran kita, bukan kucing kita. Okay? So what we would like to emphasize here is that dengan adanya teknologi macam proctoring tadi, we can actually see this. Boleh baca tak kat sini? Mungkin bukan boleh baca kot. Looking away from screen, the student is absent, phone is used, human voice detected, looking away from the screen. Student application lost its connection with the server, looking away from screen. Even yang paling best sekali, the test taker has been replaced. Kalau kamu nampak kat belah sini, ni saya dah tutup dah muka dia ni. So basically asal-asalnya yang patutnya ambil peksa yang pakai tudung ni, lepas tu tiba-tiba identiti dia duduk, yang ambil ujian tu adalah kawan dia yang atas tadi tu. So this is to warn you lah with the one that we have now, with sepatutnya dengan kemudahan-kemudahan yang kita ada, kita sepatutnya lebih jujur dan kita lebih bijak lah. So jangan terperangkap di dalam isu-isu yang sebegini. So maintain your integrity walaupun katalah e-learning tak nampak, walaupun lecturer tak nampak, tapi ada yang nampak. Kamu jawab sendiri siapa yang nampak itu. And who are you to cheat pun. Kan kita nak dapatkan degree yang berkat. Tak ada nanti kat universiti selalu sangat meniru ke ataupun buat salah. Lepas tu nanti dah kerja selalu sangat ada masalah, katalah masalah orang tak semuka lah, masalah itulah, masalah ini, motor asyik pancit dia, contoh je lah macam tu. Lepas tu tulis status, akulah yang paling disakiti. Kan, kita tak tahu apa yang kita buat yang membawa kita ke arah itu. Hopefully not lah. Kan, saya pun siapa-siapa pun nak cakap macam tu. But berkat lah, keberkatan tu sangat penting. So walaupun saya tulis kamu nampak kat sini kan, looking away from screen ni berjela-jela. However, don't worry so much about that. Sebab sistem ni kita ada threshold. Bukan tak boleh looking away from screen pun boleh. Tetapi kalau lah sangat dominan ya, contoh macam nombor 9 tu, dah tukar orang pula. Takkanlah kita nak cakap itu something yang considerable kan. Looking away from screen is considerable, boleh lah. Macam saya lah, pusing-pusing ni. Takkan saya tak boleh gerak-gerakkan kepala saya. Macam tu. Again, just to let you know, I have warned you. We have warned you about this ya. Okay. Bukan something yang nak ditakut-takutkan, tapi bila kita tahu, sepatutnya kita lebih berhati-hati. Macam tu. Okay.
Selain daripada itu, apabila kita menggunakan online learning ini, katalah lecturer gunakan forum, ya, gunakan fungsi forum ataupun minta kamu beri maklum balas ataupun anything lah online. So pastikan kesahihan maklumat tu macam biasa. I think everyone knows about this, ya. Dan katakanlah kamu berkongsi maklumat dengan kawan, so make sure you also take care of the privacy as well. Okay, tapi jangan pula macam tadi berkongsi menjawab soalan. Don't do that, don't do that. Kalau pun lecturer tak set for proctoring ke, save exam browser ke, anggaplah kamu menjalankan peperiksaan seperti di Dewan Peperiksaan. Di Dewan Peperiksaan kita tak nak meniru, kita tak akan meniru. So do the same thing as well when you learn online. Okay. I think I'm almost towards the end of my presentation, hopefully. Okey, ini adalah satu perkara yang saya juga nak tambah, ya, walaupun dia tidaklah berkaitan langsung dengan learning management system, but since this talk is about e-pembelajaran, so saya rasa ini juga saya perlu sampaikan, iaitu etika menulis email. Walaupun kita kata macam tak apa yang tak pandai tulis email. Sebenarnya ramai yang tak pandai tulis email. Okey, kalau nak tulis email pastikan ada subjeknya. Okey, subjek assignment submission for khusus apa? Nama siapa? Awang Bengkudin. Contoh kat situ. Dia, Assalamualaikum, nama lecturer tu, Dr. Siti Nur Khadijah. Okay, body of content. Cakaplah kenapa? I hope the message finds you well. I am Awang Bengkudin, first year in khusus apa, student number apa. I'm writing to submit my assignment, contohnya lah. Kalau dia kata boleh hantar melalui email, contohnya. Please find the attached assignment. Thank you for your time. Dan signature. Nama siapa? Awang Bengkudin. Nombor matrik mana? Universiti mana? Dan nombor telefon. Dan jangan lupa pula attach apa benda yang nak disubmit dia tu tadi. Pastikan ini ada. Bukan kadang-kadang ya, acap kali, kerap sangat saya lihat student hantar email yang ini, I hope this find you well, I am Awang Kudin, ni semua duduk dekat subjek. Penuh subjek dia, panjang. Lepas tu tiba-tiba attachment. Even worse, ada tajuk assignment. Tiba-tiba ada attachment. Dia nak apa budak ni? Kan? Saya percaya pelajar tahun 1 kemasukan 2024-2025 ni takkan buat benda-benda macam ni. Sebab this is common sense, ya. Although you think that your lecturer knows you, katalah kamu ni even anak saudara lecturer tu, kan. Kamu kata takkanlah pokcik saya tak kenal saya. Forget about that. Just keep the email etiquette correct. Okay, kalau siapa nak snapshot ni pun boleh snapshot. Snapshot lah bagaimana cara untuk hantar email. Even nanti kalau nak hantar kepada bakal majikan ke, gunalah ayat yang proper macam ni. InsyaAllah sejuk hati pembacanya dan rasa macam tak sabar-sabar nak reply. Dear Awang Bengkudin, I really love your email. Contohnya macam tu, ya. So please keep this manner. If you have manner dari segi percakapan, pastikan the same manner also goes to your email. Barulah cantik serba-serbi macam tu. Okay. Dan last. Dah nak last dah ni. So how can we offer you help? Again, this is all that the methods that you can reach us. Again, you can snapshot how to reach us. Okay. Apa lagi saya pun tak ingat panjang lagi ke. Physically. Okay, lain sekali tadi. Ada lagi nak snapshot? Screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3. Kalau kat TikTok dia kata dancot. Dah dancot ke belum? Dah, dancot. Okay. Bagus. Barulah nampak dancot. Okay. Ni COT tau, bukan COD. Okay. Tadi saya kata macam mana nak cari kami. Tadi kita kata boleh cari online, tapi rasa macam tak puas hatilah nak jumpa juga secara bersemuka robot-robot ni. Bolehlah datang jumpa kami waktu pejabat, okay, daripada pukul 9 sampai pukul 5. Kami di mana? Kami di ground floor Pustakaan Sultan Nur Zahirah. Okay, kamu kena jalan. Katakanlah ini daripada yang hujung ni, nampak tak gambar saya ni? Daripada hujung ni adalah daripada yang surau hujung depan sana.
masuk daripada sini. So kamu boleh jalan. Okay, sepanjang kamu jalan nanti ni, kamu akan nampak di belah kiri, belah kanan ni, kamu nampak kaunter ICT yang saya kata kalau ada masalah-masalah ICT, ada masalah rangkaian, ada masalah komputer, boleh pergi ke Pusat Ekosistem Digital, dia ada kaunter ICT. Kalau nak jumpa kami, jalan lagi terus. Kamu akan nampak mula-mula studio MOOC. Studio MOOC tu adalah studio kami juga untuk studio rakaman. Tapi kalau nak berkaitan dengan learning management system, jalan lagi. Okay, ni studio MOOC saya kata tadi. So kami jalan lagi, kami di hujung koridor ni. Ya, kamu akan nampak dekat pintu ada tanda macam bentuk mouse pembelajaran ni. So tekan loceng kat situ dan boleh jumpa kami insyaAllah ya. Kalau katalah tak reti nak set up for proctoring, tak reti nak set up for safe exam browser, so feel free to come to us. Okay. So I think that's all for tonight. Inilah semua kekuatan yang ada, tak ramai dengan pelbagai fungsi yang kita kena tanggung dan kita ada ribuan pelajar, if not belasan ribu pelajar yang mana kita cuba untuk cater everyone supaya semua selesa untuk belajar di UMT. Okay, yang ini yang saya tahu yang paling semua tunggu, tak sabar-sabar adalah ini. Okay. Boleh scan borang pengesahan kehadiran masing-masing dan kita akan kumpulkan dan kita akan cuba bantu untuk masukkan dalam Merit MyStar. Probably this is your first Merit MyStar. Boleh jadi kenang-kenangan lah. Oh, dulu Merit MyStar saya yang pertama masa dengar taklimat Dr. Khadijah. Macam tu. Okay, now I try to take questions. Ada ke soalan? Ada soalan? Biasa kalau kat kelas kita tanya ada soalan, tak ada soalan je, tak ada soalan seumpama. Okey. Kalau tak ada soalan, betul cuba bagi reaction sikit ke kamu dah keluar dah ni sebenarnya ni, 496. Ada, kalau tak ada soalan just okey. Okey, terima kasih kepada kura-kura dan sebagainya. Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya akhiri sesi taklimat pada malam ini. Almost sejam juga ya, saya ingatkan setengah jam saja. So saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa yang sangat berharga bersama saya untuk malam ini dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau guna Eduroam tak boleh masuk Oceania. Kalau masalah wifi macam mana? Kalau masalah wifi dan juga Bunyamin ni pun sama, masalah ini kena pergi jumpa kepada Pusat Ekosistem Digital. Kalau guna data sendiri dapat masuk kalau guna data sendiri dapat masuk Oceania. Kalau masalah wifi, kalau guna Eduroam tak boleh masuk Oceania. Okay. That is probably our problem. Kalau yang macam ni, boleh tak Bunyamin chat? Tapi tak payah chat sekarang lah. Chat nanti hari Ahad ke? Nanti kita cuba. Kalau ikutkan sepatutnya boleh. Sepatutnya guna Eduroam boleh. Ya. Nak tengok rakaman, balik rakaman ni kat mana, nanti kita akan email rakaman ini semula. Okey, kita akan email melalui email UMT lah. Lagi soalan? Okey, kalau yang dah tak ada soalan, you can start to leave the room lah. Tak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.